Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Imam Parisan edike surau para ustaz, asatidzah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diizinkan untuk kita berada dalam surau ini dan sama-sama kita mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah yang kita harapkan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Sebagai mukadimah pada malam ini, marilah kita baca satu mutiara kata. Al-a'ma yatamanna ay yushahidal alam. Yushahidal alam. Wal asam yatamanna sama'al aswat. Wal muq'adu yatamanna al-masya khutuwat. Wal abkamu yatamanna an yakula kalimat. Wa anta tushahidu tasma'u tamshi wa tatakallam faqul alhamdulillah. Orang buta berharap untuk melihat dunia. Orang yang peka berharap untuk mendengar suara. Orang lumpuh berharap untuk berjalan beberapa langkah. Orang bisu berharap untuk mengungkapkan kata-kata. Adapun kamu, wa anta tushahidu, kamu boleh melihat, kamu mampu melihat. Adapun anda mampu melihat. Tasma', mampu mendengar. Wa tamshi, mampu berjalan. Wa tatakallam, mampu bertutur berkata-kata. Faqul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Tuan-tuan, kita bersyukur kerana kita boleh melihat. Kita bersyukur kerana masih lagi boleh berkata-kata. Kita bersyukur kerana boleh lagi mendengar. Kita bersyukur kerana boleh lagi berjalan. Kita lihat orang-orang lain yang Allah uji sebagaimana ujian yang telah ditimpakan sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur juga kerana Allah masih meminjamkan nafas-nafas untuk kita menghembus dan menghirup. Allah tidak berhentikan lagi nafas kita. Lalu kita pun masuk ke rumah yang pasti milik. Jadi mukadimah juga insya-Allah. Mudah-mudahan kita ingat hati tak lama lagi. Kita kena ingat sebagaimana lampu yang dipadamkan, yang menyala kemudian dipadamkan secara tiba-tiba, begitu juga nyawa kita hari ini masih bernyawa. Mungkin bila-bila masa sahaja nyawa kita akan padam. Jadilah kita gelar arwah. Okey tuan-tuan, itu sebagai mukadimah untuk kita renung dan kita hening apa kita renung dan kita lihat muhasabah diri kita yang kita ni tak lama lagi akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kitab, sekarang ini kita diuji oleh Allah Ta'ala, digemparkan dengan sesuatu yang amat menyayatkan hati kita yang berlaku dalam negara kita. Apa tuan-tuan? Banjir bodam.
banjir godang, banjir besar. Saya nampak di situ ada mungkin 2 atau 3 yang kita boleh lihat. Setiap perkara yang Allah jadikan mesti ada hikmah. Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menjadikan semua ini tidak sia-sia. Ya. Mungkin kita boleh kongsi pandangan saya lah yang saya nampak. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala nak uji iman kita, tuan-tuan. Kita belum teruji seperti mereka. Ya. Ini yang dekat, yang jauh tu kita tahu lah, Seriau lagi banyak ujian. Ini yang dekat dengan kita. Tuan-tuan bayang ketika itulah nampak siapa yang beriman, yang benar-benar beriman, yang punya mutiara iman. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Ada seorang makcik itu, ya, yang tuan-tuan tidak tahu, ya, mungkin WhatsApp dalam media sosial ada, yang bila diberi bantuan, awak ada ahli rumah, tengok rumah dan alhamdulillah, saya kata tak payah beri bantuan, bagilah orang lain yang lebih memerlukan. Makcik ada ahli rumah. Nampak, tuan-tuan, bagaimana hebat iman seorang makcik ini. Di situ Allah nak lihat, apakah kita, apa hasibatum annama hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah kamu mengaku mengatakan kamu telah beriman tetapi kamu belum diuji? Sekarang Allah uji. Ya, Allah uji, tuan-tuan. Nampak ada yang berjaya. Lahirnya di kampung-kampung mutiara-mutiara orang-orang yang beriman, yang mampu bertahan, yang mampu bersabar. Iza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dikenakan musibah, maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak tuan, itu contoh kan, tengok orang gambar WhatsApp tu makcik, macam mana sayang makcik, sampai semayang cakap mana yang boleh. Ada terlopong tak? Ada rumah dah hilang, dia cerita terlopong. Bukan rumah tu tuan, bantu naik ke rumah dah, ada terlopong nak lapor nak semayang. Tahu? Tengok bagaimana Allah tengok siapa yang benar-benar beriman. Satu. Yang kedua, kita tengok mungkin hikmah yang saya nampak lah, mungkin hikmah yang Allah nak bagi ialah ceritanya bagaimana Allah Ta'ala nak menghubungkan semula silaturahim, kasih sayang sesama kita. Bila berlaku banjir itu, kita tengok, tuan-tuan, alhamdulillah, kemanusiaan pun ada, kasih sayang pun ada, ya, silah. Dan tengok belakang tu bantuan banjir lama-lama, ya, sayang dekat saudara kita. Allah nak dapatkan balik sebelum ni bergaduh, Allah datangkan balik. Semua orang pakai nak bantu belaka, tuan-tuan. Ya, sebab tu Allah datang musibah ini. Begitu juga dalam keluarga, tuan-tuan, kadang-kadang Allah datang ke musibah bergaduh sama suami isteri. Tu suami isteri gaduh. Lama dah seorang duduk di luar, seorang tidur dalam bilik bergaduh 2-3 hari tak cakap. Lepas tu apa, tuan-tuan? Bang tanah dia. Kenapa tu? Timbul kasih sayang semula. Ya, lahir anak yang ke-10. Dah gitu. Yalah mantin baru boleh. Begitulah yang berlaku tu. Yang kita nampak timbul kasih sayang, semua orang nak bantu lah, alhamdulillah. Semua rasa sumbang. Sampai dah tak larat terlalu banyak sumbangan. Itulah timbulkan daripada hati umat Islam. So tengok, saudara kamu sana kena musibah, adakah kamu itu termasuk golongan orang yang menunjukkan sayang, yang bantu? Jangan lihat. Tengok kita ni, tengok orang lain, tengok kita. Tu yang sebut tu, dia ada ceritanya, dia kata ada seorang buat lori, dari mana tak tahu, Allah malam ada tu cerita tu. Pergi nak servis lori, tiba-tiba token nak servis. Dia kata token ni lori nak bawa pergi ni, nak bawa pergi hantar Kelantan. Ya kau, tak apa. Ini minyak hitam kasih free. Kenapa pula? Karena saya tak boleh nak pergi Kelantan awak pergi. Saya pergi free. Ini saja yang mampu saya tolong. Entah dia. Free kemanusiaan itu ada. Ini yang kedua. Itu mukadimah tu belum cerita lagi. Lama-lama. Kadang-kadang itulah hikmah hebat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita, tuan-tuan. Yang kadang-kadang kita tak nampak. Ya, yang ketiganya, saya kata 3 akhir pun, ya, iaitu satu kafarah untuk kita, untuk orang yang kena musibah. Sebelum dia pergi, sebelum dia tak bayang lagi pakai bayang belaka,
boleh sembahyang jemaah. Dulu sebelum ni tak ada jemaah. Kok lah ya, kok ya. Tiba-tiba kono hati hantar pun sembahyang jemaah tuan-tuan. Dulu tak nampak tangga surau. Sekarang dah nampak tangga surau. Dulu tanya masjid pun tak nampak. Lah ni nampak. Mungkin di situ Allah nak bagi kita satu kafarah, kita pun mula ke tangan dengan Allah. Allah rindu yang itu sebenarnya. Saya ingat yang saya nampak seolah-olah gitu. Allah rindu doa daripada hamba-Nya. Allah nak minta hamba dia angkat tangan, minta angkat dia. Sebab tu Allah Taala rindu. Ya, Allah rindu kepada doa para hamba. Sebab tu Allah malu bila mana seorang hamba yang angkat tangan penuh keikhlasan, penuh berharapan untuk tidak memakbulkan doa. Apa ada? Tapi makbul itu terpulanglah ke dia. Sebulan ni kau, 2 bulan ni kau terpulang ke dia, tapi makbul insya-Allah. Ajar dia. Kita pun makan doa maka ya Allah, tolonglah telanai, arahkan bumi telanai ya Allah. Macam itu. Jangan kita pula wahai bumi telanai. Apa kita nampak bumi tu apa pasal kan? Kita pun angkat tangan ya Allah, sembahyang hajat semua pakai hajat belaka. Di sinilah hikmah Allah Taala bagi suatu, mesti ada hikmah yang tersendiri yang kita kena kaji dan kita lihat. Ya, tuan. Alhamdulillah kita tak kena tuan. Kalau kita kena pun kita tak tahu bagaimana kesabaran kita. Betul tak? Rumah hilang, apa hilang, anak hilang, isteri hilang, macam-macam hilang. Yang tak hilang kita lagi hilang. Wallahu a'lam tuan. Alibah kita mampu berhadapan dengan suasana tersebut, tanya iman kita. Habis masalah itu cukup lah. Ya, iklan tak apa-apa tu, iklan mukadimah aja. Biar kita faham, ni ada sikit-sikit bantu lah pelan-pelan. Tak boleh bantu apa? Bantu dengan doa. Ya, bantu dengan doa sebab tidak ada siapa yang mampu untuk menahan benda ni melainkan Allah. Allah sahaja yang mampu untuk memberhentikan. Dia sama ada di mana, di Palestin ke, di Syria ke, di mana pun, yang mampu memberhentikan itu adalah Allah. Sebab itu kita kena segera tersungkur kepada Allah, di hadapan Allah, minta mohon pertolongan kepada Dia. Kayak habis dalam masalah itu. Sebagai mukadimah pun kisah jam. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah kita ni Allah pilih boleh mari ke surau, boleh duduk kuliah, alhamdulillah. Sebab kita mohon Allah Taala supaya Allah Taala kekalkan kita. Mana sahabat-sahabat kita yang belum nak datang kuliah, yang nak datang ke surau ni, jangan kita kutuk, kita doakan mereka. Di antara sifat seorang sahabat itu ialah mendoakan sahabatnya tanpa ketahui oleh sahabat yang doakan itu. Dia dapat pahala, dapat macam mana yang doa untuk sahabat dia. Sebab itu kita berdoa sahabat kita dia dan kita nak kuliah, nak ke surau, ya Allah, bukalah pintu hatinya supaya datang surau, supaya dia kembali kepada-Mu ya Allah. Dan juga jagalah diriku ini, ya, tetaplah atas landasan yang betul, ya, jangan sampai tergelincir daripada landasan. Kita minta Allah Taala sungguh-sungguh. Dan Allah ajar kita banyak. Okey, habis soalan itu kita sambung dalam bab, ya, derhaka kepada wafat. Sehingga sudah baca dah tu. Yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu nafar haqqun ala nafarin haqqun ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yuziqahum na'imaha mudminu khamrin wa akilur riba wa akilu malil yatimi zulma wal aquli walidayhi illa ayyatu. Saya ulang lagi rasanya. 4 golongan manusia yang benar-benar Allah tidak benarkan ataupun tidak akan masukkan ke dalam syurga, dan mereka tidak akan merasakan kenikmatannya syurga, iaitu yang pertama sekali, orang yang membiasakan diri dengan meminum minuman keras, yakni khamar. Ya, bahasa Arab kemarin, Arab pun bahasa Arab juga, ya. Minuman keras. Minum itu tak boleh, ya.
Kalau minum kopi tidak okey. Minum yang memabukkan. Yang kedua, orang yang makan harta riba. Dan yang ketiga, orang yang makan harta anak yatim dengan secara zalim, dengan cara inayah. Dan yang keempat ialah orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Sebab itulah 15 perkara yang menyebabkan turunnya bala. Di antaranya ialah seorang yang derhaka kepada ibunya dan jauh daripada ayahnya, tetapi baik dengan kawan-kawannya. Nampak? 3 itu. Satu, derhaka kepada ibu, jauh dengan ayah dia, tetapi kamu baik lagi, kamu sungguh-sungguh dengan kawan dia. Tak dengar cakap mak ayah, tapi dengar cakap kawan-kawan. Ini dia antara kemungkaran yang berlaku yang menyebabkan turunnya bala. Ya, derhaka kepada kedua ibu bapa yang berlaku sekarang banyak. Yang anak-anak tidak lagi mengingati jasa mak bapa. Daripada kosa sampai rodang, bolo sampai ambil apa ni, sampai ambil diploma, ambil ijazah, dah kerja kahwin, dia tak dengar cakap mak. Kamu lelaki dengar cakap isteri je. Itu yang ada yang di antaranya apabila suami mentaati isteri dia. Dan ulama menguraikan, antara ada ulama menguraikan di akhir-akhir itu, ketika itu ialah di mana isteri tidak lagi menghormati suami. Apa ni, meminta sesuatu di luar kemampuan suami, tak dapat maki. Tak gitu. Jadi tak dapat siap. Dalam suami itu baik. Kecuali mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 4 golongan ni mereka bertobat kepada Allah, insya-Allah selesai masalah. Apapun kita kena kembali, ya, wastaghfiru nabil ashar, kembali beristighfar terutamanya pada waktu sahur. Ya, mulai. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Ada sebuah riwayat umpama itu daripada Ibnu Majah, Hakim dan An-Nasai berbunyi, hal laka ummun, qala na'am, qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Apakah engkau masih punya ibu? Jawabnya benar. Nabi bersabda, hendaklah engkau duduk bersamanya, berikan khidmat kepadanya, kerana syurga itu tapak kaki ibu. Itu riwayat lain. Tuan-tuan, kita bersyukur kerana Allah telah izinkan, kerana ibu kita telah izinkan kita duduk tumpang dalam rahimnya. Betul tak? Kemudian dilahirkan dalam keadaan penuh darah, penuh kesakitan. Kemudian diceboknya najis, kita tak pernah mengeluh pun ibu kita. Ada mengeluh ke ibu cebok? Tak ada dah. Kecuali ibu yang tak beriman, kurang iman, yang boleh mengeluh kan. Nampak? Waktu malam jago anak demam dia tak tidur, anak kena nyamuk dia tak tidur. Allah pinjamkan ibu kita yang begitu penyayang. Kenapa tiba-tiba sampai masa kita tidak mahu khidmat kepada ibu kita? Ayah kita yang keadaannya belahi azankan kita kalimah yang pertama, iaitu kalimah tauhid, diazankan di telinga kita. Bokojo menitihkan peluh jantan, macam-macam peluh keluar untuk memastikan anaknya cukup makan. Dan itu kadang-kadang sedih, tidak pernah mengeluarkan air mata di hadapan kita. Tapi apa kita tak pernah memikirkan jasa baik ayah kita. Dulu ibu kita melecun, comelote. Kini ibu kita telah pun melegentar tangannya. Ya, tangan yang berkedut dah mula meletak. Ayah kita dulu pun dia gagah, sekarang meletak. Ya, inilah tangan yang memimpin dulu waktu kita kecil-kecil. Tangan ibu kita yang memimpin kita masuk kecil-kecil beribu kali, tuan-tuan. Kenapa bila kita besar kita tak ingat jasa mak ayah kita? Ini yang Allah marah. Layak baginya untuk diazab dalam neraka. Jangan. Layaklah tu.
Dan itu tuan-tuan, seorang lelaki sampai mati dia wajib, sampai ibu bapa dia meninggal, wajib taat kepada arahan ibunya, arahan ayahnya, wajib khidmat dengan bapanya selagi mana arahan khidmat itu tidak melanggar syarak. Ya, bangga. Dan kalau ibu dia dah mati, hendaklah dia jadi anak yang soleh, menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat, kaum kerabat ibu bapa dia dengan kawan-kawan dia ketika hidup dalam dunia, kawan karib dia. Dan yang ketiga, hendaklah mendoakan kedua bapa kita. Kita doakanlah, ya Allah, ibuku dan ayahku dah berada dalam kubur yang sempit. Kau luaskanlah, kau keluarkan daripada kubur yang sempit itu, kau jadi masuk ke dalam syurga yang begitu luas, ya Allah, yang tak saujana mata memandang dengan penuh nikmat kemasukan ibu dan ayahku. Bukankah doa seorang anak itu memang tidak ada khilaf? Walaupun Pak Wahab kata tak ada, kata Pak Wahab pun tak ada, Pak Salah pun tak ada, kata tak ada, sebab itu sahih, tak ada khilaf. Doa seorang anak InsyaAllah sampai. Walaupun anak tu dia rambut macam ni, pakai rantai macam-macam, rantai sikap tu, rantai semua tu, cuma rantai tayar blozah tak ada. Dia doa, ya Allah, saya bagi RM1 ni, pahala bagi RM10 bagi, kata dia nampak orang bagi sedekah, dia bayar makan, contoh dia bayar makan, tak apa bagi meja tu sedekah. Imam Nawawi kata sampai. Walaupun anak tu dia sendiri pun uhara, ya, apatah mukanya kita, muka orang soleh ni lagi berebut dekat dengan apa anak soleh, pak soleh sikit lah. Jangan. Okay. Itu masalah ibu kita. Semua itu bayang tuan-tuan. Kalau yang ibu kita mengandung, ayah kita, orang Islam kata hujan pojo, lomba-lomba itu, dulu mana ada kereta yang kita kan? Sudah kereta mana ada? Yang ada motor kapcai tu lah. Yang sekarang dah jadi apa ni? Dah jadi apa ni? Jadi motor apa? Kereta lama ni apa? Antik. Dia belakang, tong dia satu belakang. Dengan hujan pojo tu, hujan lobek tu, ambil itu apa? Ambil payung kau, ambil ni apa ni? Baju hujan pergi. Nak beli anak tengah kelaparan, domam apa gitu. Kita dah besar, ada kita terjangkau gitu. Kita sanggup lalu hujan pojo sebab apa? Nak beli Marlboro. Betul? Tak ada Marlboro lah. Tak boleh jadi. Sanggup. Tapi apakah kita khidmat dengan ayah ibu kita itu? Tanya tepuk dada, tanya iman kita. Sama lagi tak habis kitab kan. Saya dalam bayat mak ayah ni saya tak boleh. Dia rasa syahdu je. Kemudian ada seorang datang nama Abu Darda radhiyallahu anhu dan berkata, "Hai Abu Darda, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang wanita sedangkan ibuku telah memerintahkan aku menceraikannya." Maka Abu Darda menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang ayah adalah perantaraan untuk menuju ke pintu syurga. Maka jika engkau mahu, engkau boleh buang dari pintu itu ataupun engkau jaga pintu itu. Maksudnya perkara itu serah padamu. Mana yang kau suka, bolehlah engkau lakukan. Jika kau buang pintu itu, barangkali engkau akan terhalang masuk surga. Jika kau peliharinya, maka sudah masuk surga. Wallahu a'lam." Ya, itu pandangan mata kaki yang ada di situ. Tuan-tuan, tapi lah ni tak macam dulu kita nak nikah, mak kita percaya lah ni sendiri pandai. Ya, mak saya nikah ada apa dah, jalan. Ya, yang keduanya tuan-tuan, sekarang ni kalau nak nikah jangan tunang lama-lama. Sebab kau satu pejabat, hari-hari jumpa jalan baru tunang tu. Ya, baru cukup orang boleh pulang balik. Ya, belum boleh lagi, belum hamil lagi. Kalau kita beli barang kan cukup orang baru. Ya, sebab tunang tu baru tanda nak jadi. Tapi belum jadi lagi. Tuan, maka dalam suasana fitnah ini, insya-Allah kita selesai ke depan dengan fitnah itu. Tutup itu fitnah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatul la syakka fihinna da'watul mazlum
wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Rawahu Bukhari wa Ahmad. 3 macam doa yang akan diterima itu mustajab, yang tidak perlu dilakukan lagi, iaitu pertama, doa orang yang terinaya, yang kena zalim. Yang kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa ayah, yakni orang tuanya untuk anaknya. 3 doa. Tak tahu jumpa orang daripada mana ni, daripada Kedah, untuk doa saya. Contoh itu kan, sapi berkedah, sapi berjuru ke, sapi Singapura ke, tak kira, tolong doa saya. Sebab doanya mustajab. Ya. Kemudian doa yang paling penting, doa apa? Sebab tu bila kita belajar ni, pesan dekat anak-anak kita. Bila kita belajar, berkat atau tidak berkat ilmunya dengan sebab doa. Memanglah niat terpenting. Doa dua, restu dua. Yang pertama restu guru, yang kedua restu ibu bapa. Ya, yang main tuan, dua restu kena ada. Guru, ibu bapa dan guru, dua-dua ni mesti ada. Dia kena sepasang. Restu soal guru, restu ibu bapa. Kau ilmu terjadi. Letak ilmu tinggi, ya, tapi tak jadi. Boleh selesaikan masalah matematik, tapi tengah zina. Tanda ilmu tu berpenuh berkat ialah dia boleh beramal dengan ilmu tersebut dan dia bertambah takut dengan Allah Ta'ala. Kalau ilmu banyak tapi tak takut Allah Ta'ala, ilmu tu ada masalah. Ya, dia macam apa ni, kuda ataupun keldai buat kitab. Hanya ilmu dia belakang, tapi tak boleh ada manfaat apa-apa. Sama lagi tu kan, macamnya copek pun nak jalan lepas syukur baru nak cakap. Tapi tak apa. Sabda Nabi SAW lagi, al-khalatu bimanzilatil ummi. Makcik, yakni saudara perempuan ibu, adalah sederajat ibu. Maksudnya, dalam rangka membuat kebaikan kepada ibu, maka makcik pun harus diperlakukan dengan baik, memberikannya kemuliaan, bersatu rahim dan membuat kebajikan kepadanya. Makcik sebelah ibu pun adalah setara ibu. Buat kebaikan, muliakan, ya. Tu macam mak itu juga. Sama taraf dengan mak. Okey. Habis dalam masalah tu. Dalam Wahab dan daripada Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, bahawa dia telah mengatakan, sesungguhnya Allah Taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, hormatilah kedua ibu bapamu. Sesungguhnya orang yang memuliakan kedua bapanya itu akan dipanjangkan umurnya, dan nanti ia akan diberi kurnia anak yang akan menghormatinya pula. Dan barang siapa derhaka kepada kedua bapanya, maka umurnya akan dipendekkan, dan nanti ia akan diberi anak yang derhaka kepadanya pula. Mana tak pendek umur, ya, sakit jantung tengok perangai anak yang derhaka. Tahu gitu, lemah jantung. Maknanya itulah disebut dalam kitab Taurat, yang disebut dinukilkan oleh Wahab bin Munabbih. Ya, Allah Ta'ala. Nak tahu, tak tahu, kalau anak kita derhaka, mesti kita ada masalah. Ada kemungkinan kita ada masalah itu di masa kita muda-muda dengan mak ayah kita, yang perlu kita minta maaf dengan mereka. Kalau ada mati, kita doakan selalu. Apa salah ya Allah, hari ini doa 1 kali khatam Quran, 3 kali khatam Quran untuk mak saya, 3 kali khatam Quran untuk ayah saya, pahala. Mana baca Fatihah sekali kan khatam Quran 3 kali. Sekali baca Fatihah seolah kita pahalanya seperti kita khatam Quran sekali. Pernah rajin lagi baca Qul Huwallah 3 kali, pahalanya khatam Quran. Kena baca 9 kali, ini untuk mak saya 3 kali khatam Quran, pahala. Baca 9 kali lagi, ini untuk ayah saya 3 kali berkata Quran. InsyaAllah. Hebatnya anak itu. Besok insyaAllah anak dia pun akan doakan dia. Jangan ada. Mau lagi lah. Tak dihitab kan. Kita pergi tuan-tuan tak balik rumah yang ada bodang tu. Rumah kita tu lah 3 terhadap 6 kaki. Kau 3 terhadap 7 kaki. Panjang dalam pun 6 kaki juga. Itulah rumah kita. Baju kita lawa-lawa tak balik, itulah ke kapan tu balik.
yang RM5 semetar, RM4 semetar ni. Lawan baju kita pun itulah baju yang beli besar. Kita kadang-kadang pun tak pakai, nak ada pakai, kata salah. Tak bawa masuk kubur. Kalau bawa masuk kubur, beritahu kubur tu biasa kali tu tentang kali kena pakai kayak tu. Bingki. Sebab beli keluar. Itu tuan. Yang kita nak balik ialah anak kita. Bila kita masuk kubur, kita harap anak-anak kita doa kita. Sebab itu tuan-tuan, yang paling penting, mari kita kenalkan Allah Ta'ala kepada anak-anak kita. Masalah sekarang ini, anak-anak tidak kenal Allah. Kita tak kenalkan Islam itu kepada anak kita. Kita perkenalkan benda lain dulu kepada anak kita. Alhamdulillah sekarang kita tengok ada pendidikan perang yang memperkenalkan anak-anak kepada Allah dulu. Perkenalkan Allah kepada anak-anak dulu. Kenalkan Islam dulu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada satu pun benda yang boleh mengatasi kehebatan Islam, kehebatan Islam. Kenalkan Islam. Kita sekarang banyak perkenalkan dulu akademik daripada perkenalkan Allah Ta'ala. Sedih tuan-tuan. Sebab tu ramai manusia hari ini yang tidak kenal Allah. Bukan kata kita hebat dalam mata. Banyak sekali masyarakat Islam yang tidak kenal Allah. Bila penuh ujian, kita tahu siapa yang kenal Allah, siapa yang tak kenal Allah. Jadi kita ubah tahun baru ni, kita pakai ubah. Ajar diri kita, ajar anak-anak kita supaya kenal Allah, kenal Islam. Kita kena ingat, Islam tidak perlukan kita, tetapi kita perlu Islam. Kalau kita tak nak Islam, ingat, wa istabdil qauman ghairakum. Sekali tidak berjuang Islam, tak nak ambil Islam, Allah akan wa istabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kaum yang lain yang berjuang Islam. Kita perlu Islam, tuan-tuan. Siapa yang ajar kita datang masjid kalau bukan Islam? Betul. Siapa yang ajar kita nak membantu kawan-kawan kita pemusibah kalau bukan Islam? Siapa yang nak bantu kita berkasih sayang sama kita kalau bukan Islam? Kita perlu Islam. Bukan Islam perlu kita. Islam kita tak nak pun dia tetap macam tu. Tetapi yang perlu ialah kita perlu Islam. Ya Allah turunkan bawa ni Islam, mu kena ambil, mu kena ikut. Kalau kita tak ikut Islam, inilah jadinya. Semana yang terjadi. Alhamdulillah tadi kita. Kalau tak ikut Islam, tu yang anak derhaka banyak. Tak ikut Islam. Sebab kita tak kenalkan ke anak-anak kita Islam. Bila telefon ustaz, kita hafiz ustaz dia, ada akademik ustaz, menimpala saya. Saya jawab, apa Quran dulu lah. Nak jadi pakar, nak jadi lawyer ke, nak jadi apa pun, bagi anak apa Quran 4 tahun dulu. Lepas dia pergilah mana mesti nak pergi, nak pergi SPM ke apa pun, pergi lepas ni. So apa Quran? Sebab saya kata Ibnu Sina, sehebat-hebat Ibnu Sina yang jadi rujukan sampai sekarang ni pakar-pakar perubatan, itu dari Ibnu Sina, umur 10 tahun hafal Quran, tuan-tuan. Lepas tu boleh belajar lain. Bila Quran ada dalam kepala, insya-Allah yang lain juga mudah. Tanya orang apa Quran dia tahu. Sebab tu program yang dibuat oleh Unisman ataupun Unisel, anak syarikat Unisel. Kalau ada orang kerja di Unisman ni, kerja Unisel, dia buat hanya fast track SPM tu 10 bulan untuk orang hafal Quran. Tidak pernah lagi setakat ni dapat maklumat. Dah 4 tahun, 5 tahun dia buat, berapa tahun dia buat ni, paling kurang 5A, tuan-tuan. Paling kurang 5A sebab apa Quran. Kita bagi kenal Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Itu besok yang akan membantu kita. Tuan-tuan, anak yang hafal Quran, bila mana dia beramal dengan Quran tersebut, tuan-tuan kena ingat, ibu bapa yang ada anak hafal Quran, kemudian anak itu beramal Quran itu, ingat tuan-tuan, mak bapa ada mahkota yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk mereka besok di akhirat. Surah Al-Quran. Kemudian ada kekuatan dalaman dalam suasana berhadapan dengan Facebook, FB, apa lagi, WhatsApp, lagi Telegram, lagi Instagram, apa Instagram ke apa, itu WeChat lagi entah tertentu. Tuan-tuan, dengan keadaan media yang ada ni,
Itulah kekuatan untuk anak-anak kita kata. Ya, buat tuan-tuan, anak adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan disoal besok di hadapan Allah. Bukan kata tuan-tuan, saya juga. Saya pun takut juga tuan-tuan sebab saya ada anak. Ya, imbang tuan hari doa, ya Allah. Saya ni cakap selalu di hadapan orang, janganlah kau uji saya dengan anak saya. Saya duduk depan, duduk di atas, orang panggil ceramah. Janganlah jadikan anak ini sebagai ujian yang menyebabkan dia bermasalah bagi saya. Ini anak tuan-tuan. Anak ni dia adalah penyejuk mata atau pembakar atau sejuk mata. Cuba bayangkan kalau anak kita hafal Quran, lepas tu ingat Quran, dihormati pula, beramal, datang jumpa pintu siung, tangan sayang ayah kita. Agak-agak kalau ibu sejuk tak rasa pun mengandung. Abah yang ponik lotih litak lotih sana tu, dia mencari rezeki untuk nafkahkan anak, tiba-tiba hilang. Betul. Bila seorang anak yang betul taat, yang betul sayang ayah, betul lembut hati orang yang hafal Quran. Sebab tu mereka hafal Quran, insya-Allah akan lembut hati sebab sentiasa berhadapan dengan Allah, bercakap dengan Allah. Insya-Allah, kecuali lah yang Allah Taala tak izin, itu kita tak tahulah ya. Tapi biasa itu pengalaman saya tak lama. Kakak ni saya tengok cakap pengalaman kakak 50 tahun dulu. Pengalaman orang ya. Kemudian berkata Abu Bakar bin Abu Maryam, aku telah membaca dalam kitab Taurat bahawa orang mukul ayahnya hendaklah dibunuh. Dalam kitab Taurat ni. Sampai dekat tu yang kita Taurat dulu. Pukul ayah hukum bunuh, tapi dalam Islam tak ada, dalam Quran tak ada, ini syariat dulu. Punya hebatnya. Kemudian berkata Wahab bin Nabi pula, aku telah membaca dalam kitab Taurat bahawa orang menempelkan ayahnya hendaklah hukum jam. Itu syariat dulu. Tuan-tuan, betapa hebatnya. Sekarang ni ayah teman-teman dah tua terking-terking macam. Ya. Mak itu juga, mak itu dengan zaman menyusah orang. Saya berjumpa tuan-tuan, saya dekat kampung saya. Dia tumpang mak ni dah umur kat 60 tahun, 50 lebih ya. Dah lah tu ayah dah tak ada. Tuan-tuan bayangkan nak tumpang mak mana. Dia kata terpaksa pukul 10 malam setelah dia balik kerja baru boleh masuk rumah. Kalau tak, mak tidak dibenarkan masuk rumah. Ngayau lah. Tuan-tuan, tengok apabila tengok bagaimana anak sampai hati buat mak. Adakah mak kita, ayah kita sanggup buat macam tu? Tak sanggup kan? Tak, tuan-tuan. Jadi hasil fenomena yang ada, hasil didikan. Kemudian tidak faham, tidak diperkenalkan Islam itu kepada mereka, tidak diperkenalkan Allah Ta'ala kepada mereka. Inilah jadinya. Itu di antara fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Pukul 10 malam kalau kau boleh anak balik, kau boleh aku boleh masuk dalam rumah. Duduklah mengayam. Macam orang tak laku. Ya, sebab itulah kita tengok tuan-tuan orang hantar WhatsApp apa semua. Rumah ibu, rumah ayah, rumah kita. Betul? Tapi rumah anak belum tentu lagi jadi rumah ibu dan rumah ayah. Duit ibu, duit ayah, duit anak. Tapi duit anak belum tentu lagi jadi duit ibu dan duit ayah. Kadang-kadang minta, abah nak kerja nak minta duit. Dulu kita kerja minta duit, abah tak pernah cakap itu kan. Tengok bezanya seorang anak dengan seorang ayah, seorang anak dengan seorang ibu. Berbeza tu kan. Sebab itulah Allah angkat darjat ibu ni, darjat ayah ni cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lagi, tapi kita orang pasangan dia masuk perempuan. Ada masuk? Belum ya? Baik. Nantilah. Kemudian daripada Amr bin Murrah Al-Juhani berkatanya, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu, seraya berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka adakah ganjaran bagiku?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala zalika kana minan nabiyyi was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin illa ay ya'qa walidayhi." Rawahu Ahmad wa Tabrani. Siapa melakukan demikian, dia akan bersama-sama para nabi dan nabiyyin
orang-orang yang benar, jujur, siddiqin, dan orang-orang yang syahid, syuhada, dan orang-orang yang soleh, yang solehi, kecuali anak yang terhaka kepada kedua bapanya. Kita kadang-kadang kemudian mak kita minta sikit lebih, kita tak bagi. Tapi kita sanggup bagi Yahudi Marlboro tu hari-hari 300 setengah sebulan. Betul? Ada kita bagi mak kita banyak sebulan? Tak ada betul. RM10, RM15 kita perlu nunggu hari-hari bagi kat dia orang 12%. Ya. MD 5%. Mereka hormat terkini Marlboro tu 12% bagi kat Yahudi. Kenapa kita tak boleh bagi duit itu kepada mak kita, ayah kita? Macam ini kadang-kadang kita fikir, Masya Allah, hebatnya anak-anak zaman sekarang kan. Sebab itulah mereka derhaka kepada kedua bapa ni, memang tak layak masuk syurga. Ya, sambung lagi. Kalau masuk waktu ya, belum kita sambung lagi. La'anallahu al-'aqa liwalidayhi. Orang Allah mengutuk orang derhaka kepada kedua bapa ni. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, aku melihat pada malam aku diisrakan akan satu kaum yang digantung pada sebatang pohon dalam neraka. Lalu aku bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang suka memaki-maki ayah dan ibunya dahulu di dunia. Ya. Dan riwayatkan bahawa orang yang suka memaki-maki kedua bapaknya nanti di dalam kubur akan diturunkan ke atasnya bara berapi yang bilangannya sama seperti bilangan titikan air hujan yang turun dari alingan langit yang menimpa bumi. Bayangkan kalau selama-lama banyak tu maki. Ada juga riwayat lain mengatakan maki bapa mana kita maki mak ayah orang lain. Ya, maki juga sampai ke mak ayah kita. Jangan maki mak bapa orang lain. Kesian mak ayah kita. Ya. Tengok puak-puak pun tak guna, mana kita kata ke bapa kita tak guna. Ya. Tuan-tuan. Kemudian dan juga mengatakan bahawa orang yang dimasukkan ke kubur tapi dahulu pernah derhaka kepada kedua bapanya, maka orang yang akan dihimpit oleh kuburnya itu sehingga menjadi remuklah semua tulang-tulangnya. Sedangkan orang yang paling berat bersiksaan pada hari kiamat itu 3 golongan manusia. Yang pertama sekali golongan musyrik, yakni golongan yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang berzina. Yang ketiga, orang yang derhaka kepada kedua bapanya. Itu laluan. Masya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Berkata Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala, orang yang mendekati ibunya dan selalu mendengar semua kata-katanya, maka dia adalah lebih utama daripada orang yang menghayunkan pedangnya dalam medan perang di jalan Allah, yang sabilillah. Itulah orang yang selalu melihat ibunya, yang ini mengambil berat terhadapnya, adalah lebih utama daripada segala sesuatu. Itu kata ulama-nya. Ya, kita yang muda, handphone kita boleh jangan ada gambar kan. Telefon keluar gambar. Nampak tak gambar saya Saya nampak gambar maknya. Macam ni. Boleh keluar gambar lah ni. Selalu kami tahu mana lebih utama daripada segala-galanya. Ya. Mama kita mana jual hotel dia. Betul? Dia jual hotel mana? Nah, dia gambar dia jual hotel. Yang ada jual hotel orang lain, kambing ada orang. Kan? Ayam ada orang. Mama tak ada jual hotel. Abah tak ada jual hotel. Sebab itulah selagi dia hidup, khidmat sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah berkati kehidupan kita. Ya, jangan sekali-kali derhaka. Segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tambah lagi, tak dihitabkan. InsyaAllah sebenarnya ini ya, selalu sebulan sekali. Kemudian sambung lagi. Ada seorang suami dan isteri datang kepada Rasulullah SAW, yang keduanya bersekata tentang anak mereka. Maka yang suami mengatakan, ya Rasulullah, anakku ini berasal dari tulang sulbi, tulang punggungku. Maka kata si isteri pula, ya Rasulullah, anak ini dikandung suamiku saya tersembunyi, ini suatu masih air mani, dan dilahirkan keadaan nikmat syahwat. Sedangkan aku pula mengandungkannya dengan menanggung berat, melahirkan pula dengan berat. Kemudian aku telah menyusui selama 2 tahun penuh. Maka Rasulullah telah memutuskan anak itu diberikan kepada ibunya. Sebab itu ibu 3 kali. Ibu, bapa. Sebab itulah mula ibu masih, mula bapa masak. Okey. Doa ibu dan doa ayah. Itulah ibu dan ayah kita. Walaupun kita hebat macam mana sekalipun, kena jaga rumah ayah kita. Walau kita mulia sekali macam mana pun, itulah ayah kita yang membesarkan kita, yang berusaha untuk jadi kita pandai. Bina letah, masa letah. Kalau kebenar-benar membanting tulang siang malam untuk membesarkan kita masa mesti. Lalu kita pun dah berjaya, takkan kita mudah-mudah nak buang mak ayah kita. Hebat macam mana kita pun bermula daripada mak dan ayah kita. Walaupun mak ayah kita tidak berpelajaran. Sebab tu kita yang dengan mak ayah kita. Nanti jadi why, masuk kubur why tuan. Tak ada kata. Sebab itulah ridha Allah liridha al-walidain. Keridhaan Allah Ta'ala itu di atas keridhaan kedua bapa, dan kemurkaan Allah itu di atas kemurkaan kedua bapa. Kita macam mana pun emak kita kata, kalau kita contoh kata pilih kasih, katalah sayang dia, kita jangan sekali buang mak ayah kita. Ya, itu dia tak apa kita. Sebab dia kita besar, sebab dia kita pandai, sebab dia kita sekarang alhamdulillah ada anak-anak, ada harta, ada rumah. Sebab dia. Kenapa dengan kesedapan sedikit mak ayah kita mudah-mudah untuk membuang mak ayah kita? Tak kena tekan, tak kena langsung. Sabar sikit dengan kerana mak ayah kita. Kena sabar. Sebagaimana mak ayah kita sabar dengan kerana kita ketika dulu. Masa bujang terang-terang dah gitu. Orang suri padai, dia pergi padai. Bukan tak sabar ayah kita. Apa salah mak kita yang menghujung-hujung ayah kita, menghujung-hujung dan buat kerana? Apa salah kita sabar sikit? Tak boleh. Padahal kesabaran itu Allah nak bagi pahala bagi kita, nak bagi kelebihan, kemuliaan, kelebihan tasyrif, kemuliaan dari sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba mudah-mudah kita buang. Sebab apa? Sebab tak tahan kerana. Bila pula Allah nak mati, mampu sampai itu doa. Sebab itulah jasa seorang ayah dan seorang ibu tidak boleh dibalas Tuhan. Walaupun kita mak nak gimana, mak mai saya dukung belakang mak bawa jalan pergi sini berlepas, bawa balik dukung, tak boleh kita kan.
Sebab mak kita, ayah kita harap kita banyak umur, tapi kita harap ayah kita mati cepat. Betul? Tengok sakit bila lah mati siap. Betul tak? Tapi mak ayah kita sakit, ya Allah sembuhkanlah. Kalau boleh galang ganti pun ambillah nyamukku ini, biarlah anakku hidup. Nampak tuan mak ayah kita. Tiba-tiba sikit dia hal pun sanggup buang mak ayah tak betul. Lepas ni dia tak pernah buat, minta maaf cepat sebelum mak ayah kita mati. Apa pun tak dapat dia. Apa pun tak dapat. Ya, sebelum menyesal. Kamu lagi macam Nabi tu. Dan kita bakal lah tahun baru ni. Hijrah pun dah 3 bulan dah. Hari dah 80 bulan. Safar dah kan. 80 bulan 3 1436. Tu sampai tu hijrah tu kan 80 hari bulan 3, 18 hari bulan 3, 1436. Hari ni 9 bulan 1 2015. Dua-dua dengan dan kita tahun baru pun kita dah masuk. 2 tahun baru kita masuk. Umur kita pun dah sampai hampir ke ujung. Ya, kita nak balik, biarlah balik. Allah Ta'ala jemput juga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang apa ni, yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar Allah silakan masuk, kembalilah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu redha kepada Allah. Itu dia mana dia masalah tu kan. Fadkhuli fi ibadi, maka sila masuk syurga aku. Bila masuk fadkhuli fi ibadi, sila bersama dengan para hamba-Mu. Wadkhuli jannati, dan sila masuk syurga aku. Kita tenang yang itu tuan-tuan. Tapi kalau kita memang ayah tak ada ke, macam mana kita dapat? Ya, kalau dah pernah berlaku ayah kita mati, selalu baca Fatihah, selalu baca ya Allah, ya Allah Tuhanku, saya datang kuliah ni, pahalanya yang kau berikan itu ku hadiahkan kepada mak dua bapak, ku hadiahkan kepada ibu bapa, walaupun dah mati ataupun masih hidup. Bagi ya Allah, saya himpunkan semua bekalan-bekalan nak hantar kepada masa banding itu, pahalanya berikan kepada ibu bapakku. Masya Allah tuan. Tu saya pernah ustaz, jangan takut tuan. Allah tu Maha, wallahu wasi'un alim. Kata apa tu? Wallahu ni sebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah habatan sama sadaqah fi kulli sumbulatin apa wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Allah bertambah. Ya, tuan-tuan, satu kita buat, yang kedua pahala kita dapat dua. Satu pahala buat, yang kedua pahala sedekah. Faham tak? Dah sampai masa kita banyak bersedekah ke ayah kita. Apa Quran pula, dia baca Quran lagi 3 juzuk. Ya Allah, pahala Quran yang aku baca 3 juzuk ini khas untuk kedua bapakku. Allahu Akbar. Bagaimana seorang bapa yang dah berumur, anak dia hantar bekal lagi. Kalau hantar dia lagi, paling kepala hantar. Bacalah untuk akhir tuan, mari kita didik anak-anak kita. Mari kita perkenalkan Islam dulu pada anak kita. Kita perkenalkan Allah dulu pada anak-anak kita. Jangan perkenal lain dulu. Ya, suruh dengan apa Quran dulu. Suruh baca Quran dulu. InsyaAllah selepas ini segala-galanya akan dapat insya-Allah, sebab Al-Quran itu adalah ibu ilmu. Insya-Allah tuan. Apapun biarlah anak kita selalu berdamping dengan Al-Quran, berdamping dengan Allah. Insya-Allah selamat kita tuan. Wallahu a'lam. Cukup kata dulu. Yang kali pula bulan depan kita pun kalau diizinkan oleh Allah Taala bertemu. Kalau ada yang balik dulu, balik kampung. Mana tu balik kampung? Ada balik kampung kan? Balik kampung Tegal tuan, bukan balik kampung Kedah. Itu semua orang boleh. Yang balik kampung silalah balik dulu. Kami di sini belum balik lagi. InsyaAllah kami akan ikut sama-sama. Semua ya Allah, mudah terdoa Allah Ta'ala ya Allah. Kalau kau habis segera
umur gue ini habiskan takut-takut tak cukup bekalan. Ya, takut itu minta Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita mencukupkan bekalan kita untuk pergi bertemu Allah. Kita tahu dulu bekalan cukup tak cukup. Sekarang sedikit sangat bekal kita. InsyaAllah kita perlahan kita buat. Ya. Kita minta Allah Ta'ala mudah-mudahan segala perbuatan kita yang kita laksanakan ini ada nilai di sisi Allah. Saya tersebut, ya, untuk akhir tersebut, buatlah satu kerja yang ada nilai yang di sisi Allah. Ada nilai, ada. Nak semayang letaknya wangi, ada nilai siapa tak ada ikut sunnah. Cukup ada sikit-sikit. Yang penting istiqamah. Ya. 8-5. Dah bawa 5 dah. Alhamdulillah dah. Kemudian ya, sebagai penutup saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW sebut dalam kitab Jawahar Mauquf dan Munabbatul Qulub. Ya. Saya ingat Pak Paul, saya ingat dia kata apabila seseorang mukmin, seseorang yang telah berumur 40 tahun tapi tidak pakai tongkat, maka dikira sebagai termasuk dalam golongan orang yang takabur dan ujub. Saya ulangi lagi. Dan satu riwayat sebutlah sudah Jauhar dalam kitab Jauhar Mauquf sebut bahawa orang yang dah umur 40 tahun tapi tidak pakai tongkat, maka terkira termasuk dalam golongan yang takabur ataupun dan juga ujub. Kerana sebenarnya tahun baru ni jom kita pakai sunnah Nabi. Dia suruh pakai tongkat. Malu pula Ustaz. Ustaz ni tak malu pula. Ni kalau tak malu, ni tak ada nilai insya-Allah. Yang itu ada nilai. Kenapa kita malu? Sebab hari ini kita nak tengok tuan diri kita. Di mana kita letakkan diri kita sebelum kita masuk kubur tuan. Wallahu a'lam, ada sambung ni cukup tu. 3 kali dia wallahu a'lam cukuplah. Ini mana yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu kelemahan sendiri. Saya minta maaf tuan jika ada perkara yang menggurus hati tuan. Maklumlah orang mendengar lebih bijak menilai daripada orang yang bercakap. Mana yang baik kita ambil, mana yang tidak baik itu kita tinggalkan terus. Ya, mudah-mudahan bagi kita ini dimenuhkan dengan perkara-perkara yang ada nilai insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, sinarlah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah, sebagaimana Engkau minari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari bersama Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hiduplah kami dalam sebagaimana hidupnya para ulama bertakwa dan beramal Ya Allah. Dan matikanlah kami Ya Allah sebagaimana matinya para syuhada dan berjuang mempertahankan agama Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hiduplah kami dalam keadaan beriman dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan kami Ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala perintah-perintah Ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan tegar Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pertemuan dan perhimpunan ini perhimpunan dan pertemuan yang Kau rahmati dan Kau kasihi Ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang Kau berkati dan Kau ampuni Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji Ya Allah, dan penuhlah hati kami dengan sifat-sifat terpuji Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam Ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Ya Allah. Dan hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancur Ya Allah. Hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancur Ya Allah. Hancurlah musuh-musuh Islam sehancur-hancur Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat.
Lindungilah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka-Mu ya Allah. Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rentihan dan layuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa anak-anak dan isteri kami, dosa para suami, dosa para penjiran kami, dosa para sahabat kami, dosa kaum kerabat kami, dosa adik-beradik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang yang berhak atas kami, sama dosa terdahulu, terkini dan selamanya, sekecil maupun dosa besar, dosa tersembunyi maupun dosa yang nyata, dosa sengaja maupun dosa tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga apabila dosa kedua bapa kami ya Allah, kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami masa kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa alamin.